hari ni lah. Dah ya. Direct Unify ke Ustaz? Okey. Kabel. Okey tak? Ni Unify. Alhamdulillah. Sekejap ya. Okey. Boleh tolong unmute tak sebab dekat saya ada bunyi PC. Tolong unmute Oh, keluar semua lah. Keluar semua lah. Sekejap Oh, dia keluar semua. Okey. Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni adalah topik basic sebenarnya, paling basic dan sangat powerful, tetapi separuh dunia masih lagi tak tahu nak buat apa dengan dia bila bertemu. So saya nak tanya anda, nak tanya korang semua, apa yang korang faham, apakah yang dikatakan support and resistance? Siapa faham? Saya nak korang boleh respon direct. Saya nak tahu dulu. By support cell resistance Ustaz. Tembok Ustaz, tembok. Tembok, okey. Lagi? Bila kat support by resistance cell. Okay. Bagus, betul lah. Tak betul? Semua betul. Okey. Lagi? Support harga rendah, resisten harga tinggi. Okey, support rendah tinggi. Okay. Sekarang ni saya beritahu. Support resisten ada orang panggil memori. Ada orang panggil ceiling. Ada orang panggil lantai. Ada orang panggil tembok. So yang ini semua adalah SNR, support and resistance. So apa yang dikatakan support resistance? Support resistance ni adalah harga yang berulang-ulang against and against and against. Saya bagi anda contoh simple saja. Siapa tahu ni? Siapa tahu? Okay. Boleh tak kalau saya nak drawing support resistance? Boleh. Saya boleh garis kat sini. Saya boleh ini, saya boleh garis kat sini support. Saya boleh tarik drawing kat sini resistance. Kemudian dekat sini lagi resistance. Kemudian saya tarik lagi support. Kemudian yang ini support become resistance. Betul tak? Tetapi bila jadi macam ini, kita akan jadi lebih tak tentu hara, kita lebih keliru sebab lebih banyak garisan daripada harga yang kita nak lihat. Betul? Betul tak? Betul Ustaz. Tak masuk indikator lagi. So, memang perfect, cantik garisan. Dah draw semua harga, semua paras level dah drawing. So, saya beritahu anda, dia bukan nak menunjukkan kita sebagai seorang pelabur ataupun peniaga yang pro kalau kita pandai drawing. No. Dia cuma lebih kepada beautiful drawer, pelukis yang cantik.
pelukis yang cantik. Dia bukan jadi profesional. No, profesional tak buat semua. Buat tapi Artis. yes. Jadi kalau kita standarkan dekat semua level adalah support, dekat semua paras adalah resistant, so dia akan jadi macam ni. In the end, kita akan jadi peniaga yang keliru, tak tahu nak masuk dekat resistant mana, dekat support yang mana. Sebab terlalu banyak garisan yang kita buat. Okay? Clear tak? Kau faham macam ni? Clear tak? Clear Ustaz. Sebab saya beritahu, memang hari ini adalah topik yang sangat basic, tetapi kalau kita tak tahu nak kenal, nak identify di manakah support resistant yang tepat, yang precisely, yang betul-betul berada pada paras harga yang dikatakan support, yang dikatakan memori tadi. Kenapa dipanggil memori? Sebab dia berulang. Harga tu berulang-ulang dekat situ. Dia jadi tembok. So means tembok support resistant bukan satu support resistant atau tembok yang tak boleh kita pecah. No, kena buang pemikiran tu. Sebab dia banyak yang fikir hari ni bila sampai dekat resistant, sampai dekat support, bila harga cuba buat percubaan 2-3 kali, di paras-paras resistant tertentu dia kata ini harga nak patah balik, nak lemah. Sebenarnya tidak. Sebab support resistant boleh ditembus at any time. Ada sebab, ada reason kenapa ditembus. Anak saya tekan apa pula sekejap ni. Muhammad tekan apa nak? Adik dia tekan. Saya dah tak boleh tengok Facebook lah. Sekejap ya. Okey, kita apa. Dekat Facebook saya dah tak boleh tengok lah. Dia ada short lah, bukan kata internet aja. Tak apa. Sekejap ya. Sekejap. Baru nak masuk. Dana Akmal dia berapa kali keluar masuk ni. Mungkin line tak apa bagus kot. Malam ni ramai. Sekejap. It's okay. Ini mana yang baru-baru saya nak bagi clear, fahamkan betul-betul apakah yang dikatakan support resistant. Korang nampak tak ada orang lidi dekat situ saya lukis? Boleh nampak tak? Nampak. Nampak Ustaz, clear, kali hijau. Okay, kali. Kepala lonjong Ustaz. Okey. Resistant yang berada di atas kepala orang ni, ini dipanggil resistant. Ni saya nak supaya jelas. Kalau orang tak faham cakap Shirley, cakap memori, dia tak faham. Yang berada di bawah kaki ni adalah support ataupun lantai yang korang maksudkan tadi. Okey. Ataupun ini adalah price. Ini price. Yang berada di atas harga adalah dipanggil resistant. Ini saya nak bagi basic. Saya tak mau cerita pasal pip mana entry. Itu bab lain. Saya nak cerita fahamkan dulu. Apa itu support resistant. Yang berada di bawah ni adalah support. Yang di Facebook ni supaya saya harap boleh nampak clear jelas. Ini ada dua condition nak faham kan. Sebab jangan you all korang tertumpu kepada harga. Bila pada harga yang baru-baru ni dia tak nampak dekat mana support, dekat mana resistance. Tak nampak. Sekejap ya. Ada lagi yang baru masuk. Okay. So yang ini jelas 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 Ustaz. Okey. Saya nak beritahu korang dulu.
Sebelum kita pergi jauh-jauh, sebelum kita buka carta market, carta apa MT4 ataupun carta harga, saya nak clearkan kepada anda semua, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Market ada 3 type. 3 structure. Saya pernah beritahu lagi sebelum ni. Yang pertama sekali, trending. Apa dia? Trending. Yang kedua, boleh nampak tak tu? Boleh. Boleh nampak. Sebab saya kena jelaskan. Sebab bila kita tahu 3 structure, dia ada 3 corak, dia ada 3 pendekatan, dia ada 3 cara kita nak trade, kita nak berdagang, kita nak buat transaksi. Kan contohnya dekat channel sekarang ni. Okey, sekejap. Saya padam balik. Sebab saya ada whiteboard. Sekejap ya. Kita buat warna merah lah. Ya, jadi sikit. Yang ini apa dia? Channel. Apa dia? Channel Ustaz. Orang kena jadi budak jam 1 balik tau. Okey. Katakan contoh sini. Ini apa ni? Ini support become resistance. Tetapi kalau kita tak tahu keadaan struktur ni channel, sampai dekat sini, boleh trade tak rasa? Boleh buy tak? Boleh buy tak boleh buy? Ini resistance ni. Tak cantik Ustaz, dah dekat. Dah resisten tak dekat. cantik. Why not? Pada saya, baik buy sebab ini channel. Dalam channel, okey. Ini channel, ini bukan trend. Bukan trend. Sebab tu saya nak orang faham kan. Bila nampak naik semua trend, semua takut nak masuk, nak beli. Semua takut nak long, semua takut nak buy sebab trend. That's why bila you tahu dekat market ada 3 structure. Ustaz, selama ni ada orang beritahu saya juga 3 structure. Saya beri kelas, semua kelas beritahu 3. Tetapi dia beritahu uptrend, downtrend, sideways. Ustaz pula lain. Itu lain. Itu saya tak tahu dengan guru mana korang belajar. Yang ini saya beritahu clear. Clear. Nak tanya Ustaz. Yang aku boleh cakap ini ajaran yang lurus, bukan jalan yang sesat. Apa dia nak tanya? Okey, tanya apa tu? Apa beza channel ni dengan apa uptrend Ustaz dengan trend nampak macam dia trend up juga Ustaz. Sekejap lagi ya. Okay. Trend dia lebih ketajam. Dia tak akan jumpa begini, dia tak akan jumpa support resistance, dia tak akan berlaku resistance become support. Tetapi kalau channel dia akan berlaku begini. Ini resistance. Dia akan pergi dekat support sini. Maknanya dia punya range sangat besar. Channel dengan trend beza dia, channel sangat besar. Dia punya pergerakan, struktur dia sangat besar. Okey. Bila kau dah cakap begitu, saya tunjukkan sekejap. Nanti kita patah balik dekat whiteboard. Kita tengok dekat. Kita tengok dekat ni. Sekejap, kalau saya naikkan ni kau nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh nampak tak MetaTrader? Tak ada Ustaz, tak nampak. Tak ada kan? Sekejap ya.
Okey, nampak? Nampak. Okey, nampak. Nampak Ustaz, nampak. Sekarang ni, saya nak tunjukkan ke orang channel. Ni channel. Ni, tengok. Nampak? Channel, nampak? Boleh nampak? Boleh Ustaz. Nampak tu? Ustaz, sel. Nampak? Jadi macam kata tadi. Okey, katalah dekat sini. Siapa kata tadi? Tak boleh tu. Itu macam sel. Ni nak betulkan buy tu. Sebab dia channel dia tinggi. Dia boleh pergi tinggi lagi. Pergerakan dia lebih besar. Nampak? Jelas kan? Jelas Ustaz. Okey. Tapi macam mana kita nak kenal pasti permulaan channel tu? Ini lambat-lambat ni kadang semua. Sekejap ya. Saya dah bergalih-bergalih ni jadi ni. Sekejap. Mana saya punya? Okey, satu. Okey lah. Sekejap, saya pandang dulu. Okey. Kalau nak tengok trend. Nak tengok trend. Ini trend. Nampak ni? Ini trending. Kali-kali pula sikit ya. Ini trend. Nampak? Boleh nampak? Nampak tak? Nampak. Tak, sebab saya Ustaz. nak faham kan. Faham kan betul-betul. Ini adalah trend. Ini trending down. Ini trending up. Yang tadi channel. So dalam market ada 3 benda saja. You akan jumpa benda macam ni. Tengok, bila trend dia tajam. Dia sangat tajam. Ini trend. Jangan orang kata major trend. Sebab itu kena faham. Bila kata major trend tu adalah daripada papan yang sangat besar. Maksud daily yang ke atas. Bila major trend, dia merangkumi segala yang ada dalam tu 3 benda. Trend, channel dan sideways. Sebab untuk satu major trend yang sangat besar pada papan harian ataupun longer time frame, dia perlu ada 3 structure untuk jadi major trend. Ini kena faham kan? Jelas kan? Sekarang ni kita nak patah balik pergi dekat whiteboard. Kan melompat-lompat kau orang ni kan. Kan nampak tu kan nak cerita pasal strategi lah, nak cerita pasal entry. No. Betulkan trend, betulkan support resistance dulu, then pips baru datang. Duit baru datang. Baru nak cerita bab pips, bab apa. Cerita bab trend, fahamkan trend dulu. Sekejap. Kita nak pergi pada whiteboard dulu. Okey. So yang ketiga semua orang tahu. Sampai sini dia boom. 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 Ini adalah sideways. Ada orang panggil sideways. Ada orang panggil ranger. Ada orang panggil consolidation, consolidate. Bolehlah tu. So ini 3 structure yang korang kena hadamkan baik-baik. Sebab itu bila kau jumpa 3 benda ni, kau tak boleh pukul rata macam mana kau trade dekat trend. Kau jumpa channel, kau tak boleh trade dekat trend. Kau jumpa trend, kau tak boleh trade macam dekat channel, dekat sideways. Kena pendekatan yang berbeza-beza. Kena trade berbeza dengan corak harga yang berbeza-beza. Fahamkan. Jangan pukul rata semua. Dekat sinilah yang korang nak tunggu setup, nak cerita apa semua.
Dekat sini lah, dekat corak-corak ni lah nak tunggu lot size berapa, nak guna volume berapa. Kalau trend guna 01, habis sideways consolidate nak guna 0 berapa pula. Jadi bila nak kaya, ini masalah dia. Sebab tak kenal corak, tak kenal structure. Sebut tahu tapi bila jumpa tak tahu. Begitulah dengan support resistance. Very simple, sangat powerful, tetapi ramai yang tak faham kegunaan dia dan macam mana nak gunakan dia bila bertemu dengan dia. Bertemu tu lain. Nak kena cari, nak kena tahu. Jadi kalau tak tahu macam mana? Dia nampak orang kata Kak Mantri main garis-garis je jadilah. Yalah. Sebab mentaliti dah tak betul. Sebab saya beritahu pasaran keuangan, pasaran saham, pasaran indeks, semua tak ada benda yang mudah. Yang cerita mudah-mudah, itu semua nak menipu. Itu semua gambler mindset. Dia tak ada benda yang mudah. Sangat susah saya beritahu. Sangat susah. Kau jumpa guru lain, dia kata mudah, tu tak tahu pandai kau. Rasa engkau lah. Orang kata sadaqallahul-azim. Sekejap Haziq Kamal dan Ina Kamal tadi dah masuk ni. Masuk lagi. Saya bila macam ni kadang gangguan. Saya tak boleh nak itu. Bila kita dah potong steam. Internet dia semput Ustaz. Orang tu kat genting. Jangan ambil hati. Saya gurau je. Tapi begitulah. Kalau Kat boleh. genting ke tu. Kali-kali tak apa. Kalau kerap sangat, jangan. Sebab orang kalau nak pandai, duduk masuk sekali. Kau tengok macam si Bamat ke, macam si Syawal, si Aryan. Dia orang masuk awal. Orang masuk awal ni duduk saf awal. Untung. Macam tu juga nak trade. Orang trade dekat awal trend. Macam mana masuk solat awal waktu. Ini kau trade dekat tengah trend, kat ujung trend nak habis. Dah. Dekat luar begitu, solat pun waktu asar nak habis pun nak solat Zuhur. Maghrib nak habis pun nak solat asar. Apa nak cari awal trend tak jumpa. Mana nak jumpa. Jadi kan saya beritahu kerap, saya selalu pesan ingatkan. Apa yang kita buat ni sebagai seorang peniaga, seorang pelabur, itulah kehidupan kita sebenarnya. Trading is about lifestyle. Business memang business, tapi it's about lifestyle. Macam mana gaya hidup kita. Itu sebenarnya mencerminkan. Bila kita trade, bila kita menguruskan risiko dan sebagainya, itulah diri kita yang dekat luar sebenarnya. Sebab sebelum trade forex, memang kita dah bergelumang dah dengan benda ni semua. Betul tak? Betul tak betul? Bila masuk dunia forex, so apa yang korang buat, saya beritahu, ini semua jual beli. Support resistance. Kenapa? Mana datang? Sebab ada supply and demand. Ada penawaran dan permintaan. Saya beritahu kan sebelum ni, ada penawaran dan permintaan. Itu yang menjadikan terbentuknya resistance, support di dalam catahan. Contohnya saya beritahu. Contoh saya beritahu. Katakanlah saya beli sebuah telefon. Apa sekarang ni? Telefon Apple. Apple masa saya beli dulu, katalah $100. Lepas 2-3 bulan, dia naik. Dia turun $90. Bila $90, orang pun mula nak beli sebab teknologi bagus. Bila ramai orang beli, dia naik $120. Bila dah ramai sangat, harga turun pula. Turun balik $110. Ini yang berlaku. Kita pergi kedai kan, kita tawar-menawar kan. Kita tawar-menawar. Sebenarnya itulah konsep dia. Itulah konsep realiti. Tukaran mata wang, saham, indeks. Ini yang berlaku. Alah tiba-tiba, aku ni pemborong. Pemborong yang besar. Pemborong dah pemborong.
Kilang kata okey last. Tak mau keluar produk lah. 251 telefon Apple. Ni nak cerita mana datang support resistant. Saya sebagai pemborong, saya kata mana boleh. Sekarang harga baru naik 120 ni dah drop 110. Saya ambil kuantiti banyak. Kalau kilang tak boleh nak bagi saya harga murah, saya ni pemborong. Saya nak 230. Saya nak ambil banyak. Bila saya ambil 230, saya bolehlah jual 250, 270. Tapi kalau kilang dah ambil 250, sekarang ni terkejut market ni. Terkejut market ni daripada 110, saya nak jual 200 lebih. Maknanya harga bergerak 100% lebih naik. Saya tak nak. Saya sebagai pemborong, saya nak 2,000 unit telefon dengan satu telefon harga $220. Jadi saya boleh jual dekat market, dekat runcit-runcit 240. Dia pun boleh makat 260-70. Kilang kata tak boleh sekarang bahan mahal. Okey, tak apa. Saya pun tak nak beli. Sekarang harga dekat market satu telefon $150. Saya kata dengan okey kilang tak apa. Sebab saya nak kena jaga. Saya nak 230. Kilang kata tak boleh 250. Okey tak apa. Saya kata tak apa. Saya tak nak beli. Biarlah. Banyak lagi model telefon lain. Ada Nokia, ada macam-macam telefon ada. Akhirnya kilang yang ada beribu-ribu telefon tadi tak ada pemborong nak beli. Saya tak nak beli sebab saya nak harga saya 230. Kau nak jual 250 kan? Sekarang satu pemborong pun tak ada. Jadi bila dah lama-lama 3-4 bulan kilang ni tak boleh jadi ni. Jadi kilang pun offer lah harga diskaun. Boom, jatuh. Tiba-tiba pergi $60. Itu yang kau nampak panjang Canterbury sekarang tu. Ada jadi support resistant. Kemudian datang si Mat pula. Mat kata, jumpa saya. Kau ada telefon? Aku ada telefon. Tapi sekarang harga dah drop. Macam mana pula boleh drop? Sebab sekarang ni tak ada orang nak beli. Pemborong tak nak beli, kilang terpaksa jual murah. Bila jual murah, harga 60. Saya kata dengan Mat, kau jangan beli sekarang. Sebab kalau kau nak beli, kau tunggu harga turun lagi. Sebab dulu masa-masa keluar harga $10 je. Betul kan? Harga $10 je aku tunggu. Tetapi masalahnya bila kita buat, kita tunggu dekat $10 dia tak sampai. Dia turun dekat $15 je, lepas tu dia terus naik balik dekat harga 200. Itu yang berlaku dekat market. Maknanya kau jangan tunggu betul-betul dekat harga ujung-ujung untuk support dan resisten. Boleh faham tak apa saya nak beritahu ni? Sampai tak? Boleh faham tak? Faham Ustaz. Yang lain boleh faham tak? Sebab saya nak pergi lagi, nak pergi deeper lagi, nak bagi korang faham. Sikit-sikit Ustaz. Ini yang berlaku sebenarnya. Boleh faham? Faham. Clear Ustaz, clear. Okey. Jadi, Maksudnya Ustaz, okey, katalah sekejap saya habis cerita. Okey. Si Mat pun, dia pun nak untung juga. Itu cerita lain tadi. Okey, si Mat pun nak untung juga. Saya kata, Mat, sabar. Harga paling murah pernah jatuh $10. Mat kata, kalau kau tak nak kat $10 pun, dekat $30 pun boleh. Sebab, last kali harga pernah cecah 200, harga pernah cecah $150. Yang sini betul tak? Betul. Betul tak? Betul. Jadi Mat, tak payahlah nak tunggu sampai harga buah $10. $30 pun tak apa. Aku boleh jual balik kat 150. Sebab itu bila harga sampai murah, orang ramai beli tak? Beli.
Orang beli. Bila beli, market naik balik. Dia naik balik. Tetapi kalau sejarah sebelumnya, dekat paling tinggi 150. Kalau 2-3 kali ganda pembeli lebih besar daripada yang mula-mula ni tadi, harga boleh pecah tak resisten ni? Boleh. Itu maksud saya. Itu yang jadi kat Bitcoin lah. Ya, okey, itu kat Bitcoin. Asal yang sekarang semua Bitcoin. Takkan semua orang bagi contoh Bitcoin, aku pun tak faham. Yalah, maknanya tapi dalam konsep supply demand ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Jadi ada orang, ada pemborong, harga paling pernah naik 150. Dia pun, tak apa Mat, kau jangan risau. Aku rasa. Mat pun tunggulah. Nanti sampai dekat level 13, 14, dia pun nak lego dia punya barang. Sebab dia dapat harga 60. Tetapi dia tak tahu ada jerung lagi besar beli banyak. Boom! Harga boleh jadi 250 macam mana kilang cakap bermula tu. Jadi maknanya jangan fikir, selama ni jadi trader bila sampai support resistance, harga patah balik. Tak semestinya. Tak semestinya. Dia akan pecah tembok. Kau cakap tembok apa pun dia boleh pecah, dia mampu tembus. Sama ada sokongan maupun rintangan. Cuma itu adalah paras-paras harga bergantung kepada permintaan dan penawaran sewaktu semasa tersebut. Boleh jelas kan yang ini? Boleh. Okey. So ada lain, ada soalan lain. Ada siapa nak tanya? Sebab saya nak pergi terus ni, nak pergi dekat carta ni. Ni ada lagi. Sekejap. Inilah konsep yang korang guna Fibonacci. Inilah konsep dia. 23.6. 50%. 60. Itu sebenarnya konsep dia. Itu konsep Fibonacci. Itu konsep sebenarnya. So siapa guna Fibonacci patut faham lah. Mana yang tak guna. So kalau nak guna kena fahamkan konsep. Sekejap saya nak baca. Ada apa dekat Facebook saya tak dapat nak baca. Sekejap Okey. Patutnya duduk di puncak lain lagi bagus. Tetapi lagi terkeluar, lagi lemah. Ni maknanya dah sampai resisten dah ni. Duduk puncak lain slow ni lah, pelik ni. Tak apalah. Puncak gunung ke puncak mana ni? Ada orgasm seeker lain macam ni. Gurau je. Okey. Sekarang ni kita nak pergi dekat. Okey, sekejap. Saya nak tengok korang ready tak ready. Okey. Sekarang ni. Macam? Betul ke tu? Balik Ustaz. Balik. Betul ke tak betul? Daniel, Han Handsome, Amir Arif, Din Talib, Stoner, Fauzan, Aryan, Gospit, macam mana tu? Betul tak? Okey tak tu? Balik Ustaz. Salah Ustaz. Support kat bawah. Jadi kau boleh faham lah. So sekarang kita boleh buka carta. Itu je. Faham? So maknanya okay. Kita boleh pergi dekat sekejap kita nak pergi ke MetaTrader. Okey, betul saput bawah. Saja je nak test. Saja nak test. Sebab nak tahu korang faham tak faham. Okey. Bagus. Sekejap. Mana saya punya tadi? Okey. Nampak tak? Nampak Ustaz, nampak. Nampak
Okey, sekejap saya pergi balik. Mana saya punya subhanallah tadi? Tak nampak. Pun tak nampak juga. Nampak tak? Okey, nampak tak? Ha? Okey, baru nampak. Okey, nampak. Okey. Sekarang ni dia nak main carta pula. Okey. Sekarang ni macam mana nak kita nak tahu harga ni sekarang dekat support resistance macam mana? Siapa boleh beritahu saya? Sebab tadi saya tengok test dah, betul dah. Saya kata support atas kepala korang kata salah, betul dah. Maknanya saya boleh kongsikan tak selama ni korang buat kat mana? Macam mana nak cari, nak tentukan nak tentukan zon harga dekat carta MT4 ni adalah harga support dan resistance. Siapa boleh beritahu saya? Ni siapa pula contoh-contoh ni? Kau padam balik. Pandai. Itu hari kau tak padam dekat mana? Okey. Kalau kata nak tunjuk dengan saya, boleh tunjukkan sekarang kat mana? Atau boleh gunakan voice. Selama hari ni macam mana buat support resistance? Kan semua dalam ni masih baru semua. Macam mana? Bau lagi Ustaz. Macam mana? Ada tak yang nak share dengan saya? Macam mana korang buat support resistance sebelum ni? Alah, buat apa nak pening-pening. Alah, apa nak pening? Katalah macam ni contoh. Kau macam ni Betul tak? Harga kat ujung sekali resisten. Siapa pula contoh tu? Stoner, padam. Dia nak tunjuk tu. Macam mana? Betul. Selama hari ni buat macam ini, betul tak? Ya, betul. Okey je, betul lah ni. Ni resisten betul lah. Betul lah. Tapi macam mana nak tahukan dia betul resisten? Bila price test dia tak tembus. Dekat mana? Ni lah. Oh, dekat sini je. Kena tengok history kat belakang Ustaz. Okey. Tu. Macam mana tu? Macam mana tu? Ni apa ni? Macam mana ni? Tak ada nak jawab Ustaz. Macam mana? Itu fast price. Mana fast ni? Ni fast ni. Semua ni fast ni. Time frame. Okey, tak apa. Betul je sebenarnya. Cuma saya nak tunjukkan cara kaedah yang paling tepat. Nak tak? Nak Ustaz. Nak Ustaz. Pasti mau Ustaz. Ustaz, nak tahu. Okey. Sekarang ni pertama sekali kita nak tentukan
Dekat mana zone support resistance? Dekat multi touches. Maknanya harga yang disentuh berulang kali, berulang-ulang, again, berulang-ulang. Itu dia jadi support, dia jadi resistance. Okey, saya beritahu dekat kau orang. Sekarang ni katakan saya tandakan dekat sini. Saya tandakan dekat sini. Okey tak? Okey. Ha? Okey. Sekarang ni saya beritahu macam mana nak tanda. Pertama sekali pastikan multi touch. Tengok sini. Berapa sentuhan? 1, 2, 3, 4. Sekejap. Dia bergerak pula. Sekejap ya. Okey. Dekat sini dah ada 4 touch. 5. Banyak sangat kan? Okey. Banyak kan? Okey, betul? Okey. Nak confirmkan dia betul berada pada zone resistance ataupun support, engkau orang kena consider juga dekat body tutup. Sebab dekat tutup close body, harga tutup tu penting. Tutup dan buka tu sangat penting. The close body. So maknanya kalau korang tarik dekat tails ataupun wick candle macam saya buat sekarang ni. Okay. Macam ni. Consider body yang ini. Boleh nampak tak saya punya arrow ni? Saya punya mouse ni. Boleh nampak tak? Nampak Ustaz? Nampak tak? Consider daripada sini. Tengok. Kemudian ambil satu lagi. Tutup yang ini. Inilah zone resistance engkau orang. Sebab sebagai trader saya beritahu perlu buat range entry range. Boleh faham tak? Maknanya engkau orang nak trade mesti ada range entry engkau orang. Inilah kau punya zone resistance. Kita nak tengok macam mana betul ke tak betul dia resistance ataupun support become resistance. Kita tengok ke belakang. Kita tak boleh tengok ke depan. Tengok. Kita tengok apa yang ada. Yang ini tadi kita padam dulu. Dah hilang. Tu dia, nampak? Dia nampak? Boleh nampak tak? Boleh. Ustaz. Cuba tengok dekat sini apa dia ada. Maybe tu, sekejap. Apa pula snapshot tu? Bawang putih. Okey, tak apa, bagus tu. Okey, tengok ni. So, boleh nampak tak yang ni? Big red candle ni. Boleh nampak tak? Boleh. Nampak. So, apa yang kau nampak kat sini? Rejection. Ini sangat penting saya beritahu. Ni. Ni satu lagi. Tengok boleh nampak daripada sini dia naik, dia try to buat channel, dia naik, dia try tembus. Okay. Then dia try tembus, tak lepas dia patah. The second dia try lagi tembus, tak sempat, boom. Big red candle. Berapa pip? Tengok, saya beritahu. 40, banyak. USD. Dekat H1. Okay. So, apa yang kau nampak bila
Ni, bila nampak macam ni, apa yang kau nampak? Candle besar ni apa? Dia beritahu kita maklumat. Dia beri kita satu maklumat. Maklumat apa? Menandakan dia tak berjaya tembus paras tu. That's why kena tahu. Sama juga yang ini. Dia bagi kita piece of information. Sikit maklumat. We just break out this level. Ni level yang kau kata support and resistance. Sebab dia break out. Dia baru break out. Bermakna bila dia break out sini, so sebagai trader apa yang perlu buat? Apa yang perlu buat? Apa yang perlu buat? Terus masuk. Tunggu pullback Ustaz. Kita tekan masuk terus. Pop, masuk sell. Bam. Ke macam mana? Itu kita cerita bab strategi. Sekarang ni kita nak beritahu macam mana nak buat support resistance. Tengok. Dia naik lagi. Dia masuk tak lepas. Boom. See? Nampak? Saya tak ambil pun dekat atas sana. Dekat harga atas. 100 pip. You see? Sini lagi. You see? 70 pip. Okay? Berapa kali margin tu? Dekat sini je. Okay? Kita tengok lagi apa ada lagi kat belakang. Sebab dia beritahu kita memori kan, history sejarah harga. Okay? Dia simple tapi orang tak tahu dekat mana nak buat. Sebab dia biasa ambil dekat previous candle harian, dekat previous candle weekly, so macam pivot. Macam saya beritahu pivot, pivot kegunaan dia sama je, sama juga untuk support resistance. Tetapi yang perlu saya ingatkan, apa yang korang tengok carta saya ni tak sama dengan carta korang. Carta korang lain-lain. Sebab lain broker, lain server, lain waktu buka, lain market operation. Sebab you kena ingat, setiap broker dia ada kuasa untuk mainkan harga. Sebab tu kena faham tu. Kalau broker tu dapat harga yang bagus daripada LP, dia boleh main harga. That's why you jangan salah faham. Kalau lain-lain broker, kalau tengok structure sama, corak sama, tetapi candlestick pips tak sama. Corak macam ni semua sama. Sebab pivot tu, datanya pivot adalah dia ambil daripada maklumat informasi pasaran semalam, daripada OSLC semalam. That's averaging, dia akan keluarkan pivot untuk market ataupun carta hari ini. Sebab tu kena faham, broker ada kuasa. Dia ada kuasa untuk gerakkan candle. Sebab dia akan dapat daripada LP. Tengok LP offer dia macam mana. Kalau dia bucket shop, dia tak ada lah. Dia memang tu lah. Tapi kalau broker yang ada LP, biasanya second tier. First tier tak boleh. First tier biasanya LP dia, first tier dia takkan deal dengan yang kecil-kecil punya market. Dia besar-besar je. So second tier, third tier, tengok. Kalau broker tu dapat harga bagus, mungkin dia akan bagus ke tak bagus, dia ada kuasa. Maksudnya dia ada kuasa. Dia ada range, dia boleh gerakkan harga. That's why kalau apa dia? Kira macam market maker lah. Ya, market maker is market maker. Market maker tu nak faham. Market maker, they make market for you. Engkau nak harga macam mana? Engkau nak market yang macam mana? Dia bagi kau. Maknanya market maker ni biasanya dia tak akan ada slippage. Tu je. Zaman saya dulu nak bezakan sebelum ada hybrid brokerage, nak bezakan dulu
broker yang ada slippage itulah, itu dipanggil DMA, direct market access. Maksudnya betul-betul ada LP lah, yang ada slippage. Sekarang bucket shop pun ada slippage, market maker pun ada slippage. Dan ada broker pula dia bayar balik slippage tu, lagi hebat. Tapi itulah saya nak cerita, maknanya bukan pivot tu tak bagus. Pivot memang is powerful, memang sangat bagus untuk support system. Tetapi sebagai tadi you perlu ingatlah, broker yang you guna tu, apa pun broker, dia ada kuasa gerakkan harga pasaran. So bila kalau macam itu, maknanya pivot tu dah tak cantik lah kalau kita gunakan market tu. Sebab saya beritahu tadi, carta saya tak sama dengan carta anda semua, tak sama dengan korang, lain. Melainkan korang pun guna GMI, sesamalah. Tapi kalau orang dia guna A, B, C, D, E, F, G punya broker, so memang akan berbeza. Sebab itu tak mustahil tengok, boleh buat comparison. Kenapa price dekat broker ni MT4 dia lain, dekat sini GMI lain, ada berbeza kan. So memang ada kuasa. So bila ada dekat situ, ada campur tangan, you kena faham lah, bila you guna pivot, dia takkan sharp. So bukan saya kata bila you buat support resistance, tapi yang pengalaman saya, you akan dapat yang the best thing. Sebab you sendiri yang cari, you sendiri yang explore the multi touches previous lower price and higher price untuk detect support resistance. Itu maksud saya lah. Okay. Sebab saya beritahu, kalau nak cerita bab strategi dekat sini pun dah ada strategi, tapi saya tak mau cerita bab strategi malam ni. Saya tak mau cerita bab tips. Saya nak cerita bab support resistance aja. Sebab penting, sangat penting. Kalau tak tahu, kalau you tak tahu, you buat pandang gitu je, saya beritahu you tak boleh make it money dalam industri ni. You dah berapa lama pun, dah 10 tahun pun, dah 15 tahun pun, tapi masih lagi tak dapat nak kuasai support and resistance, you tak boleh buat duit. Itu je saya beritahu. Tetapi kalau you tahu, you boleh buat pasti, maksudnya secara averaging tepat, 50% you boleh berjaya wins bila you berdagang dalam market. Ingat tu. Abu Bakar. Oh, terlalu jauh ni. Dah jauh sangat. Kenapa lambat sangat masuk bang? Sekejap ya. Sekejap saya nak bilang. Okey, Mat. So far macam mana, Mat? Mat macam mana? Okey tak? Okey Ustaz, okey. Sebab saya nak, kalau tak, dia jangan tahu. Kalau korang ada experience macam mana buat support resistance, you kena share. Sebab saya beritahu, memang kena buat 2 lines. You kena consider the tails and the body. You tak boleh buat single line. Sebab resistance yang saya nak beritahu malam ini adalah static. Static mean horizontal. Axis, bukan axis. Static. Kita akan go through a lot of series resistance and support education. Sebab dia ada lagi trend line. Kalau channel, channel dia ada trend line. Okey, kalau trend dia tak ada. Trend terlalu sharp, terlalu tajam. Channel dia ada trend line. Wedge, itu termasukkan channel dan sebagainya. So, kita ada lagi dynamic support resistance yang gunakan moving average, ataupun guna the 2 windows MACD, biasanya di bawah MT4 ni ada window tu. Tetapi pada saya kita akan go through step by step. So this is the first, macam mana you nak fahamkan apa fungsi sebenarnya support and resistance, and apa powernya, apa hebatnya, apakah kepentingan dia bila kita nak melakukan sebarang transaksi dalam pasaran. Saya kena faham. Sebab saya beritahu, kita pergi balik whiteboard.
Saya beritahu nak bagi nampak. So, mana I buat apa ni tadi? Okey. Bismillah. Okey, saya beritahu anda. 240 minit ataupun 4 jam. Sekarang ni ada lagi 60 minit, 1 jam. Betul? So, kalau dekat 1 jam, dekat time frame 240 minit 4 jam, pergi dekat 60 minit, maknanya kira besar sikit lah. Sekejap ya. Maknanya dia besar sikit lah. Okey. Okey, saya nak beritahu. Kalau gunakan 4 jam, contoh. Okey. You gunakan 4 jam, you nak kenal support resistance. You boleh pergi dekat 1 jam. Betul tak? Sebab every candle 1 jam, 1 jam, 1 jam, you boleh cari support resistance. We don't talk kuat atau lemah support tersebut, resistance tersebut, kita tak sembang bab tu. Kita nak sembang dekat mana level-level harga resistance pada satu-satu time frame. Nampak? Sebab itu penggunaan time frame penting. Setiap time frame berbeza support resistance. Cuma the longer time frame lebih kukuh, more respective daripada support resistance. Maknanya lebih dihormati. Dia punya keaslian kuat, kukuhnya, tahannya para support resistance. Berbeza dengan the smallest time frame yang kecil, dia tak berapa direspected. Sometimes respect, sometimes no. Dia macam tu. Tetapi boleh kita gunakan untuk kita berdagang berdasarkan time frame utama yang kita niagakan. So kalau you trade dekat 1 jam, kat 1 jam, tak payah nak pergi multi time frame. Cuma saya nak nampakkan gambaran. So you boleh nampak the structure, the smallest lagi nampak, oh dia punya flow. So saya tak nak beritahu 15 minit 3 minit itu terlalu kecil, terlalu memang tak akan direspect. Dia akan langgar macam tu je sebab kita tak boleh nak predict 90% ke atas. Kita nak kata cerita 100% tepat, kita nak cerita 90% ke atas saja. Dia punya ketepatan. Kita nak buat dia punya support system. So kalau kita trade dekat 4 jam, kita nak tengok support resistance, kita boleh pergi dekat time frame 1 jam. Kita boleh pergi. Tetapi kalau kita trade dekat 1 jam, boleh tak kita tengok dekat mana support resistance dekat 4 jam? Boleh ke tak boleh? Begitu juga, kalau kata kita guna 15 minit, boleh tak kita nak pergi tengok kat 1 jam yang time frame support resistance? Boleh ke tak boleh? Tak nampak. Tetapi, kalau 1 jam, atau, okey, kalau 4 jam tadi, kita boleh lihat 4 batang candle yang boleh jadi support resistance untuk kita trade pada waktu tersebut. Betul tak betul? Boleh jelas tak saya nak sampaikan apa benda ni? Maknanya reliable atau tak reliable? Boleh faham tak? Kurang faham sikit Ustaz. Jangan sikit-sikit. Kau tak faham, kau cakap tak faham. Jangan Kira sikit. tak faham sangat Ustaz sebab nampak macam tadi Ustaz kata macam buat support and resistance tu dekat H4 tapi tengok dekat H1 ke macam mana? Yes.
Means kalau dekat 1 jam, okey saya beritahu. Secara logik aja, secara logik. Dekat time frame 4 jam, kalau kita nak lihat support resistance dekat 1 jam time frame boleh tak? Boleh. Boleh sebab dia akan jadi pecahan kepada 4 batang candle. Faham tak? Tetapi kalau kita trade dekat 1 jam, time frame 1 jam, kita nak tengok time support resistance dekat 4 jam. Mana nak dapat? Tak dapat. 1 jam nak pergi 4 jam. Tak jumpa sebab candle 4 jam. Jauh Ustaz. Yes, Faham, itu faham, maksud faham. saya. Sebab itu, saya cuba fikir, why? Kenapa trader suka sangat pergi time frame 15? Why not 1 jam? 1 jam is okay lah. Mostly favorite traders punya time frame. 15 minutes, dia agak keras sebenarnya. Kalau bukan cerita bab transaction support resistance, tetapi dia bab emotionally, bab how you control the transaction, how you manage, dia dah masuk fizik, psikologi matter. So that's why takut jadi gambling. Ini saya beritahu tu saya kata sangat berat. So kena tengok balik. Sebab itu bila you belajar, you kena tengok balik sistem you trade. Cara, kaedah, metodologi you trade macam mana. Bukan salah, maksudnya kita mantapkan lagi. Maknanya kalau sekarang ni you trade dekat 15, you pergi dekat H1 saja. Itu lebih baik. Itu point maksud saya cakap. Bagi 1 jam lebih bagus. So kalau you monitor 4 jam, you just pergi dekat H1. Kalau you trade dekat harian pun, you just pergi dekat 1 jam. Ada 24 candle. It's okay lah, logic. You boleh tengok, you boleh predict dekat mana akan jadi support resistance. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Okey. Clear Clear. Bayangkan, okey, saya nak beritahu. Kita buang yang ni. Okey. Ada You dia ni bayangkan. orang baru buka MT4 ni Ustaz. Ha? Ada orang buka MT4 ni. Baguslah sebab nak belajar tu nak belajar support resistance memang kena buka MT4. Okey. Simple je saya beritahu. You trade dekat 1 minute. 5 minit. You bayangkan 1 minit bermakna 60 candle. How you imagine you trade macam ni? Cuba aku tak boleh bayangkan. Jadi kalau macam ini kau takkan sembang pasal support resistance dah. Tak ada apa yang nak valid cerita bab support resistance dekat sini. You trade 1 minute, you trade 5 minute, nak sembang apa? Support resistance. Sebab bila you sembang support resistance, you cuba buat dekat MT4, dia langgar semua. So you rasa lah macam tak relevan je, macam tak praktikal je, semua kena langgar. Kita trade by candlestick je lah. Engulfing. Naked chart. Sebab dia tak praktikal. You bayangkan, you nak jadi apa? 1 minute man. Kalau 60 minit, 60 minutes man. Trader. What your goals and objective? Itu kalau kita nak pergi buat lain pula. That's why you kena tengok balik sistem. So bila kita sembang bab support system, kita kena review semula kita punya sistem trade. Itu paling penting. Dan kita perbetulkan, kita bagi, kita mantapkan yang mana kurang, yang mana lemah. Yang dah baik kita majukan lagi, perhebatkan lagi. So dekat sini you boleh nampak. You cuba buka, you bayangkan. You cuba predict 60 minit punya candle. Kalau you boleh predict, bermakna you boleh trade
1 jam, you boleh predict 24 candle satu hari. Tapi kalau you tak boleh predict, setiap 1 minit nak predict apa? Pening. Aku tak tahu, tapi you try buat lah. Maknanya saya beritahu, buat perkara yang bermanfaat, jangan buat sia-sia. Kita memperdagangkan emosi kita, kita pertaruhkan kesihatan kita, mental kita, jadi stressful nak trade. No, itu bukan lifestyle yang sangat sihat. So, faham Saya beritahu, the best things, paling okey, 1 jam untuk you predict ataupun you drawing support resistance. Sebab kalau daripada bawah 1 jam, dia akan jadi, macam saya kata tadi lah, dia akan dilanggar macam tu saja. So, bila dilanggar-langgar, you dah draw dah penat, dah cantik-cantik. Macam saya kata tadi, you dah draw cantik-cantik, dah buat trend line, dah tarik kupu-kupu. Dia bukan pamerkan you sebagai seorang profesional. Dia jadikan nampak kayak seorang pelukis yang cantik je, tu je. Okey? So, kena tengok balik. Sebab, pastikan apa yang kita tentukan, kita nak tetapkan dekat mana support resistance tadi. Bergantung kepada cara kita berdagang dan time frame yang kita gunakan. So far macam ni, okey tak? Clear tak? Clear? Clear Ustaz, okey. Clear. Saya tak nak mengajar orang kata clear, kata tahu tapi dia tak faham. Engkau boleh tanya aku berulang-ulang kali tak apa. Yang penting aku nak faham. Sebab aku tak ada agenda nak ajar korang, nak ambil duit korang tak. Nak buat kelas bagai tak ada. Kalau korang tak, itu hak korang. Nak belajar, nak bayar, itu hak korang. Tapi saya bukan nak encourage masuk saya punya program dulu. Tak faham, boleh tanya. Tanya. Tapi sebaiknya time tanya smart waktu belajar lah. Jangan saya kejap lagi dah off, semua dah shutdown, tiba-tiba tengok Telegram ada PM pula. Letih lah. So, tanya waktu belajar ni. Sebab bila kita tanya, ramai boleh belajar. Yang lain pun sebenarnya ramai yang tak tahu, tak faham, tak jelas. Tapi bila kita tanya, orang lain pun dapat menumpang untuk lebih faham. Okey, sekarang kita pergi balik dekat. Okey tadi, sekejap saya buka whiteboard, lepas tu pergi MT4. Okey tak? Ustaz. Ya. Nak tanya berkaitan dengan Ustaz kata tadi itulah, setup daily. Lepas tu SNR dekat H1. Tapi itu bukan macam multi time frame juga ke Ustaz? Bukan. Maksud saya, you ada kelonggaran. Kalau kau pergi dekat H1, kau trade macam mana? Sebab dekat H1 maknanya, kalau you nak cash out trader, you nak ada cash flow yang cantik. Kalau kau tak trade H1, pergi trade daily, kau tak perlukan cash out, kau tak ada target goal nak withdraw setiap minggu, kau trade je lah kat harian, main support resistance kat harian je lah. Itu point saya tu, saya faham. Jelas tak? Jelas ke tak? Jelas Ustaz. Tapi kalau Ustaz, saya kena cash out hari-hari Ustaz, saya tak banyak pun $20 pun okey lah, janji ada withdraw. Itu maknanya gunakan juga time frame yang besar, tetapi nak masuk entry dekat 1 jam. Sebab dekat 1 jam ada 24 batang candle. So, potensi untuk wins, untuk kita gains, nak cash out ada potensi besar. Berbeza dan maksudnya kita boleh, walaupun perkara tak sebetul tak pasti, maknanya kita ada usaha ataupun ada potensi untuk wins 50% above. Daripada kita pergi 15 lagi jauh kita tak nampak nak predict dan risiko lagi besar. So, clear tak dekat situ? Kalau macam saya, ikutlah. Saya ada portfolio 1 hari, 1 bulan. Saya dekat time 1 bulan. 1 bulan trade dekat daily. Ada juga yang weekly. Trade dekat daily. Ada yang trade dekat 4 jam. Nampak tak?
Faham tak apa saya nak beritahu ni? Faham Ustaz? Siapa Bergantung. yang tanya saya tu? Siapa tu? Student? Siapa tu? Saya Ustaz Rian. Oh, harian. Macam kau trade hari kan? Kau trade, kau time frame apa dia? Daily. Harian trade daily kan? Ya Ustaz. Tapi masuk dekat M5 Ustaz. Tu kata tak logik. Tu saya kata, you fikir sendirilah. Bila saya dah kata tadi, cuba fikir balik. Dekat 1 hari, pergi tengok kat 5 minit. Gila oh. Saya boleh gila. Maknanya kita tak ada satu sistematik, tak ada penyusunan, tak ada flow kita punya kerja tu. So biar dia berada dalam keadaan logik. Maknanya macam Arian tadi dah okey, tapi pergi baiki je, pergi dekat H1 terus ataupun dekat 4 jam. Itu kan lebih bagus. Kalau kata sebab nak monitor. So bila nak monitor, kalau kau monitor dekat harian contoh, entry pun dekat harian, okey, cari je lah support resistance. Tapi pastikan risiko 50 pips ke 100 pips sebab harian. Dan rasio pengambilan untung sekurang-kurangnya 1-2, maknanya 100 ke 200 pips pengambilan untung kalau dekat harian. Okey dia, saya kata setiap time frame berbeza. Tapi macam Marian tadi, pada saya buy trade dekat harian ni, daily lebih bagus. Kalau dekat H4 pun begitu juga. H4 ada 6 batang candle satu hari, 4 jam. Satu batang candle 4 jam. Means you boleh predict dekat mana support resistance. Jangan banyak-banyak saya beritahu. Kejap lagi saya akan tunjuk cara nak buat. Jangan banyak-banyak. Sampai dah tak boleh nak baca harga, tak tahu nak buat decision, kat mana nak masuk, kat mana nak keluar, sebab dah banyak sangat drawing. So ada 6 batang candle 4 jam. So pada saya, you cari dekat mana support dan resistance cukup. Dekat situ entry, dekat situ out. Kalau entry dekat support, out dekat resistance. Itu je, tak susah pun. Begitu juga kalau trade dekat harian. So ada 24 candle. So 24 candle. So boleh letak dekat mana-mana aja. Tapi saya beritahu, pastikan harga resisten dan support disentuh berulang-ulang. Berulang kali. Di tempat yang sama, di zone yang sama. Bukan single line. Bukan single line. Sudah. Kita pergi balik kan. MT4. Okey, dia nampak tak? Nampak Ustaz? Nampak apa ni? Okey. Tak apalah, lagi 3 minit kita berhenti. Sebab tak boleh panjang. Sebab saya ambil 1 jam je. Tadi pun dah start ke 9 lebih. Okey. Sekarang ni, kita dah buat support. Kita dah buat resistance lah. So macam mana nak cari support ni? Support kat mana pula? Kat mana support nak cari ni? Tu. Macam mana? Sama juga cari apa ni barisan harga. Yalah, macam mana kita nak tentukan? Ya, Bagian tapak. sebelah bawah lah kalau gitu. Bawah daripada harga semasa Ustaz. Jangan. Kena tengok dulu trend ke, channel ke, sideway ke. Sekejap. Oh, harga sekarang ni sebenarnya dekat harga support ni, tahu? Nampak tak? Nampak? Ni harga support ni bang. Apa kita buat dia tengok. Nak tahu betul tak betul? Apa kita try? Tak salah. Kita tengok. Okey. 1. Kita ambil dekat candle.
Dekat body dia. Tutup. Okey. Kemudian weak. Okey tak? Okey. 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 See? Kita tengok dekat sini, kita tengok. Multi touches. So sebenarnya saya beritahu, tapi kalau kau boleh dapat tangkap bagus. Untuk cari support assistant terhampir. Saya tak nak kau orang luar daripada jangkaan. Maksudnya perkara yang tak patut kau orang buat. Contohnya, range yang kau orang trade terlalu jauh. Katakan sekarang harga Euro USD dekat 121, kita ambil dekat 12100. Engkau pergi tarik sampai 12400, 500. Itu nak cari resisten. Ataupun nak cari sokongan sampai 121 sampai 1918. So jangan macam itulah. Sebab itu you perlu tahu setiap currency range. Maksudnya pergerakan julat harga daily, harian setiap pasangan mata wang major berapa. So saya average kalau major major ni sebenarnya banyak perubahan. Major saya pernah rasa lalu sehari 120 pip, 130 pip. Euro USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF 120 ke 150 pip. Itu tahun 2010, 2011. Macam tu sekarang. 2012 masih. Kemudian dia makin lama mengecil. Mungkin semakin banyak liquidity. Dan market transaction pun bukan 5 trillion dah 45 trilion sehari. Dulu 5 trilion, sekarang 45 trilion. So market terlalu cair. That's why kita tak nampak major bergerak terlalu banyak. Walaupun major adalah the main currency untuk aktiviti supply demand perniagaan di luar, import export dan sebagainya. So sekarang ni sekitar 50 close the ni Windows range. Kalau exotic sekarang yes. Exotic ni adalah negara-negara emerging market, development country, negara-negara yang baru membangun. Okey. Kalau macam USD SGD, USD Mexican, USD HKD, Rand African, USD ZAR. So itu sekarang 80 ke 130 pip range. Exotic, cross. Cross masih tinggi. Cross ni sama ada dominant yen, sama ada dominant euro, dominant Great Britain pound, dominant apa lagi? Dominant CAD. Maknanya cross, mata wang yang bersilang. Dia tak ada kena-mengena dengan mata wang dolar dan juga negara membangun. Dia negara-negara maju G8 dia kan ditolak USD dolar je. Yang itu masih tinggi. Kalau dulu 300 ke 400 pip, sekarang 100 kalau setakat GBP, JPY, Euro GBP, masih lagi boleh pergi 100 ke 200 pip sehari. So you kena tahu range. That's why jangan orang kata mengimpikan benda yang tak pastilah. Dan memang tak pastilah market, tapi kalau lagi buat tak pasti. So biar dia reliable, maksudnya dia achievable, boleh dicapai. Boleh dicapai maksudnya. Okey. Kan saya kata support tu dah naik dah tu. Okey. So kalau kita nak tahu macam mana ustaz nak tahu betul-betul dia ni support. Tak semestinya dia support. Kadang-kadang dia boleh jadi resistant, dia jadi support become resistant. So support become resistant ni, macam saya kata tadi,
Kalau kita fikir mindset kita, oh bila jumpa support system dia mesti patah balik, dia takkan tembus. No. Dia ada potensi untuk pecahkan tembok untuk tembus. So bila dia tembus, dia akan jadi support resistant. Macam ni lah. Macam ni. Boleh nampak kan saya punya mouse ni? Boleh nampak tak? Nampak. Okey, contoh macam ni lah. Ni. Okay. So dah tengok dah, dia try kat sini, dia reject. Dia reverse, then dia naik balik. Okay. Then dia break out kat sini. So dia break out, then dia patah balik. Inilah jadi support become resistant. Ni label ni. So bila dia tembus, resistant yang sama yang kita buat ni tadi dia jadi support. Nampak tu? Ni. Ni. Nampak? Jadi support. So yang inilah jadi RBS ataupun SBR. SBR macam mana pula? Support become resistant. Ni macam ni lah ni. Ni support ni tembus. Dia patah balik. Dan dia jadi resistant. Boom. Okey. Yang ini adalah SBR. Boleh jelas tak? Boleh nampak? Nampak. Nampak Ustaz. So, maknanya ini adalah satu strong level. Maknanya satu zone yang kukuh, zone yang kuat ni. Nampak ni? Zone yang kuat. Dia berada pada atas ni, dia cuba naik, tak ada. So, perlu ke nak buat atas ni? Tak perlu. Tak perlu setiap candle kau nak masuk trade. Sekarang ni kita buat begini nak quality entry saja. Nak quality entry. Kita nak the first transaction, the good first impression. Kalau kau first transaksi, terus plot. Plot tak apa. Tapi first transaksi, plot 30, 40, 50 pip. Itu ke first impression kau nak masuk dalam market. Aku tak nak. Dulu kalau 10 tahun dulu, iyalah sebab bodoh tak tahu. Sekarang dah lama takkan nak lagi. Masuk-masuk market, first transaksi, baru masuk satu order. Market baru buka 30 minit. Dah plot 30-40 pip. Jadi maknanya analisa teknikal kita tak kukuh lagi. That's why apa kita buat malam ni, belajar malam ni, kita nak tahu, nak buat, nak drawing precisely dekat mana support resistance yang kukuh. Kita nakkan the first transaction, the quality of the transaction and the good first impression. Kita pergi rumah orang, kita pergi satu tempat yang baru, kita pergi tempat yang kita cuba bayangkan dulu, mesti tempat ni bagus, tempat ni mesti indah. Tapi bila kita pergi lah, teruknya kita punya mood tadi spoil. Begitu juga bila kita trade. So tahu, kenali kelebihan anda sebagai seorang pelabur mahupun pedagang. Sama ada peniaga saham, peniaga indeks, peniaga kripto. Selagi gunakan chart ni, kau belajar dengan guru-guru yang berkaitan. Jangan pula ada asobiah, guru saham, belajar trade saham, kau tak boleh belajar dengan guru-guru pasaran mata wang. Guru-guru pasaran mata wang pula anti pula budak-budak saham. Jangan. Saya beritahu kita cari rezeki. Ini semua budak-budak kepala tak betul. Kalau cari rezeki, insya-Allah. Kalau betul niat, pedulilah. Soal bab halal haram ni, saya beritahu, itu soal ulama. Sebab Nabi dah beritahu, al-ulama warasatul anbiya. Aku tinggalkan ulama-ulama ni sebagai waris aku. Apa ulama cakap, ikut. Susah sangat. Kalau was-was, tinggal terus. Tak payah cakap, tak payah komen. Kadang tengok kesian juga, dah lah graduate ekonomi, tapi hujah bagi buat halal haram, sedih. Bukan bidang kau. Jangan perasan. Jangan sebetul. Itu lain topik sikit lah.
Was-was tinggal. Don't comment. Don't complain. Ini hukum. Engkau was-was tinggal. Habis. Tak payah nak ini. Ustaz saya gua aku tinggal. Tak payah cerita banyak. Selagi tak ada benda tu semua, buat. Apa yang kau percaya, buat. Ada perkara Nabi dah ajar. Macam saya beritahu, hadis. Ada hadis mursal, ada hadis mauqu', ada hadis qati', ada hadis, ada sanad-sanad terputus tergantung, ada dhaif, ada hasan. Bila dhaif, kau tak boleh buat hujah. Nabi dah ajar dah. Hadis yang lemah tak boleh bawa hujah, tapi boleh buat amal. Apalagi buat hukum. Jangan pandai-pandai. Jangan pandai-pandai. Maknanya tak salah pun hadis tu. Maksudnya begitulah. Hadis tu tak salah pun, cuma tak boleh bawa hujah. Kau nak tegakkan benang masa tak boleh hadis ni. Tapi hadis ni boleh beramal. Contoh, hadis apa? Talibul ilmi ala faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap kaum lelaki Islam dan perempuan Islam. Dengar bagus, tapi hadis tu dhaif. Boleh beramal. Tetapi tak boleh buat hujah. Kau pasal apa ni daripada subuh sekarang tua-tua masih belajar lagi. Kan Nabi kata tolak. Tak boleh. Bila kata hadis dhaif, maknanya itu bukan Nabi. Dia terputus-putus, tersanak-sanak. Maksudnya dah bukan direct pada Nabi, dah bercampur-campur. Dah banyak sangat tangan, banyak mulut sampai, jadi lemah, tak kuat. Tapi bukan halal haram, dia boleh beramal, itu je. Sama juga. Orang duk lentang-lentung forex haram. Dah selama ni kau tahu benda tu. Tapi dia bukan haram sebab kau dah mula, kau dah cebur bidang ni. Tak payah nak lawan, diamkan aja. Sebab kita doa je lah sebagai Islam. Nak kata apa? Ya Allah berilah hidayat. Aku pun kau bagi hidayat. Orang yang kau bantu pun bagi hidayat. Sekarang ni ada hamba Allah. Macam Syirhan. Syirhan. Dia ada beberapa tim lain tengah usaha. Orang-orang yang dah lama. Tu senior saya MSTA Syirhan. MSTA. Anda Pribumi dulu. Sekarang dia tengah. Dia dah lama. Dalam bidang kat 30 tahun. Orang lama sangat. Dia dengan Rupayat lah, apalah, macam-macam lah. Untuk forex ramai kenal lah. Jadi tengah usaha sekarang ni, ada beberapa kumpulan nak sampaikan satu kertas kerja berkaitan pasaran keuangan forex, tukaran mata wang ni, supaya ulama-ulama majlis-majlis fatwa kebangsaan tak salah faham. Sebab sebelum ni ramai yang hantar usul kerja tu, cara pelaksanaan perniagaan dalam pasaran keuangan tu salah disampaikan. Bila salah sampai, orang pun salah faham, keluarlah hukum haram. Ini masalah tu. Saya tak mau sentuh lah bab UBS. Itu cerita selingan. Saya minta anda semua yang belajar dengan saya, yang menuntut dengan saya, jangan duk tanya haram kan, tak tahu. Kalau rasa was-was, tinggal. Habis. Itu kan senang. Dah Nabi kata, apa yang kamu ragu, tinggalkan. Senang. Tak payah duk tanya-tanya buat apa. Nak tanya-tanya nak dapat keyakinan, tak payah. Minta dengan Allah, baik minta dengan Allah, ya Allah berilah aku hidayah. Apa sebenarnya nak buat? Kalau hati kata berhenti dulu. Dah sudah. Habis cerita. Ni kan background engineer tapi trade forex sebab dah lama. Ini background ekonomi tapi kerja dengan broker, konon tahu transaksi flow market brokerage macam mana. No, tak layak. Jangan perasan semua tahu. Jangan. Bab hukum tolong saya beritahu. Saya orang syariah pun berhati-hati buat benda ni. Sebab ni buat hukum. Kau hukum, kau salah, kau berperang dengan Allah. Kau bukan perang dengan manusia, kau perang dengan Allah. Jangan pandai-pandai. Jangan. Jangan perasan. Okey, balik. Ini adalah strong yang sangat kuat. Okey, nak tengok lagi betul ke tak betul? Kita scroll lagi ke belakang. Tengok. Okey, kita tengok lagi. Dah tak bergerak pula sini aku ni. Ya. Oh, kita kena padam, tak nampak, tak cantik. Okey, nampak? See? Dia just record. Tengok saya beritahu apa tadi. Apa yang you nampak? You nampak
candle, the big green candle, the big red candle. Ingat, dia beritahu kita maklumat. Apa maklumat? We just break out this level, bro. Be careful, kata dia. Nampak ni? Aku baru je breakout. Kau tak sedar lagi ke? Kau nak masuk buy lagi ke? Kata dia. Dia baru beritahu tu. Sebab itu kena buka mata. Kena belajar dekat mana nak anu support system. Nampak? Nampak ni? Bukan saya ni. Okay. So kita ini pun kalau you tahu pun dah boleh buat duit. Korang yang kat Facebook tak dapat baca komen malam ni. Tengok ni. Tengok dia breakout. Beritahu. Then dia bounce balik. Tengok tak lepas. Patah balik. Sini pun korang ni pun dah boleh buat duit sikit. Tapi kita nak tengok. Inilah. See, we just break out this level, bro. Dia kata apa? Tengok. Oh, senyum dia nampak. Kan? Masa ni lah. Kalau macam ni, kalau dia senyum tak apa. Dia panggil semua saudara-saudara mara. Jom kita beli, kita jual. Bolehlah pakai Lamborghini. Nak upgrade motor 800cc pergi 1500cc. Bolehlah. Ni patang candle lah. Tapi kena belajar dulu, kena khatam dulu betul-betul. Tak payah nak tamak lah, saya beritahu. Tak payah bertamak, jadi orang yang betul-betul realistik. Faham tak? Jangan suka ikut-ikut. Ni kadang duk ngajar hebat-hebat. Tapi rupanya tak pernah trade account real. Trade account kontes. Kontes semua menang. Yalah, demo. Cuba trade pakai account sendiri betul-betul. So, kadang kita nak jadi realistik. Kena tu sekejap. Tengok ni. Saya nak sekejap. Saya nak tunjuk ni. Okay. Kalau kita tengok ni pun dah 42 pip. Kalau masuk 5 sen pun ada berapa? Dah ada 80. Kalau masuk 5 sen dah ada $80. Siapa nak bagi kau? Tu cakap. So kita tengok harga sekarang. Nampak? Nampak? Harga semasa ni. Berani tak nak beli ni? Macam nak beli? Kita belilah. Kalau rugi Ustaz, rugi. Biasalah nature market. Ada untung, ada rugi. Tapi kita dah tahu ada possibility. Kita win. Masuk. Kita letak kat mana SL? Kat sini lah sikit. SL letak dulu. Profit, biarkan. Biasanya dekat atas ni lah saya letak. Tapi saya tak mau cerita bab strategi. Ini cerita bab support resistance lagi. Okey, so macam mana? Saya nak tanya sikit Ustaz. Apa tu? Kalau macam kita nak buat ni, Ustaz buat dekat H1 kan? Contoh kalau kita buat dekat H4 ke, dekat daily ke, berapa jauh ke belakang kita nak tengok Ustaz dia punya testing, dia test price tu daripada atas ke, daripada bawah ke, berapa jauh ke belakang chart tu kita nak tengok. Kalau harian. Kalau harian ataupun daily, H4 lah Ustaz, H4 taklah teruk sangat kan. Pada saya okey. Sekarang je. Sebab ada orang kadang-kadang kata 6 bulan ke belakang tak sesuai Ustaz macam tu macam saya kata biarlah logik. Kalau harian ambil pada satu hari bulan, setiap bulan pun dah okey. Harian. Kat harian. Sebab itu saya kata kau guna separator ni separator ni. Ni nampak ni. Kalau kau ada separator ni kau dah tak payah pening, kau dah tahu dah. Ni nak cerita ni nak cerita ni sekejap. Kalau kau ada separator ni kau dah tahu Allah. Sekejap ni buat ni. Ya. Kalau dah ada separator, okey. Kau dah boleh tahu sekarang ni berapa hari bulan. Ni apa? H1 maknanya dah 2 hari dah sideway bang. Ni 24 candle. Ni 24 candle H1. Maknanya satu hari ni.
Ini 1 hari. Dah 2 hari, 48 jam dah sideway. Engkau trade dah rugi 20,000 kat situ. Sideway je. Nampak tak? Jadi kalau guna katalah, tu saya bagus. Soalan kau tu bagus harian. Kalau kau trade harian, ambil pada setiap 1 hari bulan, tak apa, it's okay. Maknanya sekarang Ustaz 28, kat mana saya nak tengok? 28, pergilah tengok 1 hari bulan, 1 bulan 2 itu hari. Itu pun dah sangat cantik. Kalau tak ada Ustaz, maknanya tu tak betul lah tu. Contohnya, sekarang saya beritahu. Kau buka Euro USD, semua dah mencanak ke atas. Out USD, New Zealand, ini semua dah jadi beta, dah jadi macam saham, dia dah naik. So dia kebanyakannya sangat jauh. So yang itu kena tengok dekat monthly. Depend tu saya kata penting sebenarnya. Kena pasti sebab kadang ada waktu bila kita ambil berat tentang support system, walaupun kita trade dekat harian, once bila kita try buat analisis, gunakan separator, kita tengok tak ada history yang terhampir dekat harian. Yang ada dekat weekly. So weekly maknanya 6 bulan lebih. Dia sebenarnya masih lagi reliable. Sebab kebarang kalian harga 6 bulan yang previous dekat weekly itu dengan harga sekarang menuju ke arah harga yang sebelum, yang 6 bulan. Boleh clear tak? Boleh clear tak? Boleh faham? Ya, Ustaz. Boleh faham tak apa saya cakap? Faham Ustaz. Okay. Tapi kalau hari ataupun market sibuk, rapat macam Euro JPY, rapat. So ambil yang dekat-dekat kalau kata harian. Harian pun sama. Dia begini, kalau kau trade daily, ambil dekat setiap 1 hari bulan. Maknanya ambil satu separator, ambil satu sini. Aku buka. Kau tengok aku buka. Kalau buka dekat bulanan, nampak? Ini setahun ni daripada sini. Ni pada sini ke sini ni, ini ada 12 candle. Maknanya setahun bang. Nampak tu. 1 candle 1 bulan, ni setahun. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Nampak 2011. Tengok Brexit punya pukul. Yang ni bukan Euro USD. Sideway. Nampak? Berapa tahun? 1, 2. Mak ai. 2 tahun sideway. Nampak? Tapi dekat monthly. Sebatang monthly. Dia pergi 700-800 p. Tengoklah trade macam mana. Nampak? Sekarang kau tengok kita punya dekat mana? Kita punya dekat RBS. Support resistance bulanan. Betul tak betul? Nampak tak? Nampak Ustaz. Makin dekat H1 aja. Dekat H1. Makin dekat H1 aja tadi. Okey. So far lah. Ini trend lah ni. Ini trend. Itulah kau nak kena kenal ni. Ini trend. Ini pun trend. Ini trend up, trend down. Okey. Ada soalan lagi? Tak, kita akan ulang balik semula. Jangan risau. Support resistance ni sangat banyak. Sangat banyak. Kalau kau nak cerita 30 minit, 1 jam, bohonglah. 1 hari pun bohong. Banyak tinggal. Jadi kita ambil sikit-sikit 1 jam saja. Ini pun tetap lebih kat 1 jam setengah. 2 jam lah. Subhanallah. Okey. So far, boleh tangkap. Ambil tu dulu. Mana yang baru. Ingat, yang pertama tadi saya kata apa? Support resistance, memory. Apa lagi? Tempo, history, repeating price. Repeating price, same level, dia berulang tempat yang sama. Nak marking tadi, pastikan ada multi touches. Dekat mana Ustaz? Cari dekat sideway dulu.
sideway. Tapi jangan salah ni pula kan sideway tu cari resistance. Dekat bawah cari support. Tapi rasa-rasa macam mana boleh tangkap? Saya okay, next seminar saya harap korang enjoy lah, sukalah seminar buat support system ni. Sebab next saya akan minta korang draw. Sebab saya boleh share, gunakan Zoom, boleh share korang punya ni. Sebab saya nak tengok korang marking, nak drawing tu. Dapat tak ketepatan harga-harga yang paling hampir dengan harga semasa. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Boleh Ustaz, boleh. Aku beritahu tak Boleh Ustaz. saya nak ajar based on practical, bukan teori je. Aku ajar tak suruh korang buat, aku tak tahu korang faham. Tanya mulut faham, tapi suruh buat kan tak jadi. So saya akan suruh korang buat, saya akan tengok depan-depan. Kita akan baiki. Yang lama pun jangan malulah. Sebab seperti tadi, kalau you tak boleh nak fahamkan support system ni kepentingan, the powerful of support resistance, kau tak boleh buat duit. Itu je. Kau tak boleh buat duit. Kau tak boleh buat duit. Itu cerita dia. Okay. So itu saja bersama dengan saya Faisal Abdul Rahman. Biar tak handsome, biar tak handsome, salah ni. Biar tak bergaya, janji senang berbelanja. Faisal Abdul Rahman, always leading forward. Okay, ada soalan tak last? Tak ada Ada Ustaz, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz. Apa lagi?